Ada. Okey, baik. Dan peserta keempat, Tan Chuan Kiat. Ada. Ada. Okey, baik. Seterusnya, peserta daripada Kedah, Muhammad Fitri Hatim bin Zainuddin. Ada. Okey, seterusnya Nur Atikah binti Muhammad Rozi. Ada. Baiklah, seterusnya Nur Ashikin binti Muhammad Rozi. Ada. Nur Ashikin binti Muhammad Rozi ada? Ada. Okey, baik. Dan yang terakhir, Nur Anisah Alia binti Abdul Aziz. Ada. Okey, baik. Terima kasih. Okey, jadi semua peserta sudah ada? Cikgu Ira? Ada yang masih lagi belum? Ya, semua peserta sudah ada. Okey, baik. Jadi peserta pemain simpanan dari negeri Kedah iaitu Nur Anisah Aliyah, betul? Betul. Okey, baik. Betul, baik, betul. Baik, jaga rumah apa? Okey, baik. Dan Tan Chun Kiat daripada negeri Pulau Pinang sebagai pemain simpanan. Okey, Ya, baik. betul. Jadi adakah kita ingin mulakan taklimat? Boleh juga sebentar ya, cikgu. Okey. Sekejap bagi saya sekejap. Nanti pukul 2 kita start. Okay, sekejap lagi. Okey, baik. Okey. Peserta simpanan tu Cikgu Jai. Cikgu Jai. Cikgu Dengar tak? Dia dengar tak? dengar. Okey, Dia peserta ikut, simpanan dia. tu Tai Okey. Chun Kiat tu dia tak boleh masuk dalam ni Tan Chun Kiat dengan Nur Anisah. dengan Nur Anisah tu. Maksudnya tak boleh letakkan dia orang dalam breakout room? Tak boleh. Dia ada link dia sendiri dah. Oh, ya ke? Okey, baik. Dua orang ni kena keluar. Boleh cikgu lah bagi link baru? Okey, saya bagi link baru. Saya share dalam grup AJK tu. Okey, baik. Saya akan letak kat sini. Dia orang akan klik dari sini terus ke link baru. Okey, Nur Anisah dan juga Tan Chun Kiat, kejap ya. Saya akan hantarkan link baru untuk ke kuarantin ya. Kenapa muka semua macam berdebar? Okey, tak apa. Sebelum tu kita ambil gambar dulu Okey, baik. Sekejap ya, kita ambil gambar Senyum tau semua. Okey, baik. Ready? Dalam WhatsApp dalam WhatsApp je. Okey, baik. Baik. Okey, ready? Okey, 1, 2. Bagi ceria sikit lah. Jangan serius sangat, debar sangat. Okey, baik. Dalam WhatsApp ke dalam Telegram? Okey.
Okey, jadi saya akan letakkan link ke Google Meet. Mohon Tan Chun Kiat dan juga Nur Anisah klik link di ruangan chat untuk ke Google Meet quarantine ya. Okey, terima kasih. Boleh nampak Nur Anisah dan juga Tan Chun Kiat? Okey, baik, terima kasih. Jadi boleh terus ke sana dan juga okey, baik, terima kasih sama-sama. Okey, jadi Cikgu Chong, macam mana? Boleh kita mulakan? Ya, boleh. Okey, baik. Jadi saya serahkan kepada Cikgu Ira untuk sebagai pengacara majlis. Bersilakan. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke pertandingan STEM Decathlon Challenge peringkat kebangsaan 2021 Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya, Cikgu Ira Ashki binti Zainal Abidin akan mengendalikan pertandingan pada hari ini melibatkan pasukan Pulau Pinang bertemu pasukan Kedah. Semua soalan akan dibaca dalam bahasa Melayu dan diikuti bahasa Inggeris. Masa menjawab akan bermula setelah soalan selesai dibaca. Perlawanan ini akan diadili oleh dua orang hakim iaitu Wan Chong Fui Mi. Seterusnya adalah Encik Muhammad Ilyas bin Saad. Saya mempersilakan wakil panel hakim untuk penerangan ringkas berkaitan peraturan pertandingan. Okay, thank you Cikgu Ira. Selamat petang semua. Dan sebelum kita mulakan, kita perlu semak dulu persediaan peserta. Yang pertama, pastikan hanya ada sebatang pen, sebatang pensel, sebuah kalkulator, maksimum 3 helai kertas putih, papan putih dan pemadam di atas meja anda. So peserta sekalian sila angkat dan tunjukkan kertas putih di depan anda. Hakim perlu memeriksa tak ada apa-apa catatan atau nota di depan anda di atas kertas putih. Okey, terima kasih semua. Boleh turunkan. Okey, pastikan anda login semua device menggunakan satu email akaun terima MOE yang telah didaftarkan sahaja. Okay, jika anda login menggunakan email akaun yang berlainan, sila log out dan login semula. Okay, di sini tak ada masalah, kita boleh lihat semua guna satu akaun. Pastikan dua kamera anda dalam kedudukan yang telah ditetapkan dan on sepanjang perlawanan. Keempat, anda boleh mula menjawab soalan selepas pembaca soalan habis membaca soalan dan apabila timer dimulakan. Anda perlu memberi jawapan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Yang kelima, pada pusingan 1 iaitu soalan aneka pilihan, pastikan anda menjawab dalam tempoh yang ditetapkan iaitu 15 saat. Untuk pusingan 1, setiap jawapan yang betul akan diberikan 5 markah. Untuk pusingan 2, super quiz, anda dibenarkan berbincang menggunakan bahasa yang selesa sesama ahli pasukan dalam tempoh 35 saat. Sebelum tamat 35 saat, ketua kumpulan dikehendaki memberikan jawapan pasukan anda. So, siapakah ketua kumpulan untuk pasukan Pulau Pinang? Sila respon. Saya. Tan Ming Heng. Okay. Ya. Untuk pasukan Kedah? Saya. Okay. Adik Muhammad Fitri. Okay. Ya. Okay, untuk pusingan 2, pastikan anda menjawab dalam tempoh masa yang ditetapkan iaitu 35 saat dan setiap jawapan yang betul akan diberikan 15 markah. Yang ketujuh, tiada markah diberikan untuk jawapan yang salah. Tiada markah diberikan jika menjawab selepas tempoh masa tamat. Yang ke-8, peserta akan diminta mengulang jawapan sekiranya jawapan yang diberikan tidak jelas seperti B for boy, D for donkey. Peserta juga akan diminta mengulang jawapan dengan menulis jawapan di atas papan putih untuk pusingan super quiz jika jawapan tidak jelas.
ke-9, maka akan diumumkan selepas pusingan 1 dan pusingan 2 tamat. Sekiranya maka sama pada akhir perlawanan, sesi sudden death bermula. 10. Amaran dan teguran akan diberikan kepada mana-mana pasukan jika mengganggu perjalanan perlawanan. Pasukan akan diberikan sebanyak 2 peluang amaran sahaja. Penalti 5 markah akan diberikan kepada pasukan yang melanggar syarat perlawanan. Ke-11. Jika peserta mengganggu pasukan lawan memberi jawapan, maka percuma 5 markah akan diberikan kepada pasukan lawan. 12. Jika peserta disyaki meniru dengan apa cara pun, perlawanan akan diberhentikan dan siasatan akan terus dibuat. Jika peserta didapati meniru, 5 markah pasukan akan dipotong. 13. Jika masalah capaian internet berlaku, juri akan menghentikan perlawanan dan peserta akan diberikan masa 5 minit untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Jika tiada penyelesaian, maka peserta simpanan akan diminta masuk mengganti. 14. Jika peserta menghadapi masalah capaian internet dan terkeluar dari perlawanan selepas soalan dipaparkan atau dibaca, soalan akan terbatal dan tiada markah untuk pasukan tersebut. 15. Peserta yang ada dalam perlawanan mestilah sekurang-kurangnya 2 orang. Pasukan yang hanya tinggal seorang peserta sahaja akan dibatalkan penyertaan. Keputusan hakim adalah muktamad. Okey, kita boleh mulakan. Baik, terima kasih Puan Chong. Baiklah, sekarang cikgu akan present slide kepada semua pelajar sebelum kita mulakannya. Sebelum bermula mereka, saya beri ke Tatan dulu. Macam mana Hakim? Boleh ya? Apa? Sorry? Tak jelas. Tandas. Ya. Pergi ke tandas. Ya, Tandas. Okey, boleh. Sekejap. terima kasih. Okey. Okey, kita tunggu Tan Min Hing dahulu. Saya telah pulang. Okey, baik. Cikgu Ira minta standby timer ya. Okey, baik. Jelas ya timer? Okey, Jelas. baik. Jelas, Okey. Puan. Baiklah, pertandingan akan dimulakan dengan peserta pertama dari negeri Pulau Pinang, Tan Min Hing. Soalan pertama, first question, di manakah kedudukan kelenjar thymus di dalam badan manusia? Where is thymus gland located in human body? A. System endocrine. A. Endocrine system. B. Sistem respirasi. B. Respiration system. C. Sistem limfa. C. Lymphatic system. D. Sistem integumen. D. Integumentary system. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. A. Endocrine system.
Okey, jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Penang. Baiklah, kita teruskan dengan peserta kedua dari Pulau Pinang, Lai Bu Wei. Soalan kedua, second question, bagaimanakah fenomena logam maya berlaku? How does mirage phenomenon occur? A. Penyebaran cahaya, dispersion of light. B. Penyerakan cahaya. B. Scattering of light. C. Pantulan cahaya. C. Reflection of light. D. Pembiasan cahaya. D. Refraction of light. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. D. Refraction of light. Baiklah. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, kita teruskan dengan peserta ketiga dari Pulau Pinang, Justin Lau Jun Wei. Soalan ketiga, third question. Zaman kemunculan dan kepupusan dinosaur di bumi dikenali sebagai zaman. The era of the emergence and extinction of dinosaurs on Earth is known as era A. Cenozoic, A. Cenozoic, B. Paleozoic, B. Paleozoic, C. Mesozoic, C. Mesozoic, D. Proterozoic, D. Proterozoic. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. B. Paleozoic. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, kita teruskan dengan peserta pertama dari negeri Kedah, Muhammad Fitri Puan. Hatim bin Zainuddin. Ya? Puan Ira, minta maaf. Yang apa, tolong boleh tak hidekan yang stop sharing tu? Hidekan je. Oh ya, maaf. Yang ni ya? Okey, boleh. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Baiklah, kita teruskan dengan peserta seterusnya daripada Kedah, Muhammad Fitri Hatim bin Zainuddin. Baik, soalan keempat. Kelangsungan hidup organisma bergantung kepada kebolehannya untuk bergerak balas dengan persekitaran yang menunjukkan tindakan pantas tetapi gerak balas jangka masa singkat. Survival of an organism depends on its ability to respond to changes in the environment which allows fast-acting but short-lived responses. Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan sistem yang terlibat. Based on the statement above, state the system involves A. Sistem rangka, A. Skeletal system, B. Sistem peredaran darah, B. Blood circulatory system, C. Sistem saraf, C. Nervous system, D. Sistem endocrine, D. Endocrine system. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. C. Nervous system. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Kedah. Baiklah, kita teruskan dengan peserta kedua daripada Kedah, Nur Atika binti Muhammad Rozi. Baik, soalan kelima, fifth question. Apakah nombor neutron dalam isotop uranium-238U? What is the number of neurons in this isotope of uranium-238U? A. 92, A. 92, B. 146, B. 146, C. 238, C. 238, D. 119, D. 119. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. B. 146. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Kedah. Baiklah, kita teruskan dengan peserta seterusnya daripada Kedah, Nur Ashkin binti Muhammad Rozi. Baik, soalan keenam. Apakah fungsi kutikel berkilat pada permukaan atas daun? What is the function of the shiny cuticle on the upper surface of the leaf? A. Mengurangkan transpirasi. A. Reduces transpiration.
B. Meminimumkan kehilangan air. B. Minimizes water loss. C. Membantu cegah kelayuan. C. Helps prevent wilting. D. Mengurangkan penyerapan karbon dioksida. D. Reduces carbon dioxide absorption. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. B. Boy. Sila ulang jawapan semula. B. B for boy or D for donkey? B. Boy. Okay, jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Kedah. Baiklah, kita kembali ke Pulau Pinang dengan peserta pertama, Tan Min Heng. Baiklah, soalan ketujuh, 7th question. Namakan sistem yang mengangkut bahan yang diperlukan ke sel-sel dan mengangkut hasil buangan untuk disingkirkan keluar daripada sel-sel. Name the system that transports the required substances to the cells and transports the waste products to be eliminated out of the cells. A. Sistem respirasi. A. Respiratory system. B. Sistem cardiovascular. B. Cardiovascular system. C. Sistem saraf. C. Nervous system. D. Sistem pernafasan. D. Breathing system. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. A. Respiratory system. Okay. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, kita teruskan dengan peserta kedua dari Pulau Pinang, Lai Bu Wei. Baik, soalan ke-8. Antara yang berikut yang manakah merupakan ciri sepunya bagi tumbuhan berbunga ini? Which of the following is a common feature of this flowering plant? A. Pokok berbatang kayu. A. Woody system. B. Daun berurat jejala. B. Leaves with network-like veins. C. Berakar serabut. C. Fibrous root. D. Mempunyai 2 cotyledon. D. Has 2 cotyledons. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. C. Fibrous root. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, kita teruskan dengan peserta ketiga dari Pulau Pinang, Justin Lau Jun Wei. Soalan ke-9 dan question, apakah yang mempengaruhi bentuk magnetosfera? What affects the shape of magnetosphere? A. Semarak suria, prominence. B. Angin suria, solar wind. C. Nyalaan suria, solar flare. D. Lentingan jisim corona. D. Coronal mass election. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. Jawapan B. Solar wind. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pulau Pinang. Okay. Baik, seterusnya kita kembali ke Kedah dengan peserta pertama, Muhammad Fitri Hatim bin Zainuddin. Baiklah, soalan ke-10, 10th question. Siapakah yang mencadangkan bahawa matahari adalah pusat sistem suria? Who proposed that the sun is the center of solar system? A. Ptolemy. B. Kepler. C. Aristotle. D. Copernicus. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. B. Kepler. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Kedah. Okay. Baik, kita teruskan dengan peserta kedua dari Kedah, Nur Atikah binti Muhammad Rozi. Okay. Baiklah, soalan ke-11. Maltase mencernakan maltosa menjadi glukosa. Maltase digest maltose into glucose. Protease mencernakan dipeptida menjadi asid amino. Protease digest dipeptides into amino acids. Proses pencernaan ini berlaku di This digestive process takes place in A. Mulut. A. Mouth. B. Perut. B. Stomach. C. Duodenum. C. Duodenum. D. Usus kecil. D. Small intestine.
Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. C. Duodenum. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Kedah. Baiklah, kita teruskan dengan peserta seterusnya, Nur Ashikin binti Muhammad Rozi. Baik, soalan ke-12, 12 question. Perkara manakah yang perlu diambil kira untuk penggunaan sesuatu produk dalam jejak karbon? What factors should be considered for the use of a product in carbon footprint? A. Material product. A. Product material. B. Quality product. B. Product quality. C. Jangka hayat produk. C. Product lifespan. D. Kegunaan produk. D. Product use. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. C. Cat. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Kedah. Baiklah, kita kembali ke Pulau Pinang dengan peserta pertama, Tan Min Heng. Baik, soalan ke-13, 13th question. Antara bahasa pengatur caraan yang sering digunakan dalam teknologi masa kini ialah Python. Namakan penterjemah bagi bahasa pengatur caraan Python. Among the programming languages that are often used in technology today is Python. Name the three translator for the Python programming language. A. Penghimpun. A. Assembly. B. Pentafsir. B. Interpreter. C. Pengkompil. C. Compiler. D. Pemalar. D. Constant. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. A. Assembly. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, peserta kedua, Lai Bu Wei. Baik, soalan ke-14, 14th question. Antara berikut yang manakah format bagi fail Python? Which of the following is a format for a Python file? Okay. A. Asterisk point P. B. Asterisk point PYT. C. Asterisk point PY. D. Asterisk point PT. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. B. Boy. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, ke peserta seterusnya dari Pulau Pinang, Justin Lau Jun Wei. Baik, soalan ke-15, 15th question. Salah satu kepentingan nombor per-16 adalah untuk mewakili warna pada alatan digital dalam suatu model warna. Antara berikut, jenis model warna manakah yang dimaksudkan berdasarkan pernyataan tersebut? One of the importance of hexadecimal numbers is to represent colors on digital devices in a color model. Which of the following type of color models is meant based on the statement? A. Model warna RYB. A. RYB color model. B. Model warna CMY. B. CMY color model. C. Model warna RGB. C. RGB color model. D. Model warna CMYK. D. CMYK color model. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. Jawapan C. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, seterusnya peserta pertama daripada Kedah, Muhammad Fitri Hatim bin Zainuddin. Baik, soalan ke-16, 16th question. Isyarat tanpa wayar boleh digunakan dalam sistem komunikasi data jarak jauh. Yang manakah dua komponen bagi sistem komunikasi ini berinteraksi dengan isyarat tanpa wayar yang bergerak dengan jarak jauh?
Wireless signals can be used in long-distance data communication system, which two components of these communication systems interact with the wireless signals that travel a long distance. A. Sumber dan pengekut. A. Source and encoder. B. Destinasi dan storan. B. Destination and storage. C. Penerima dan penyahkut. C. Receiver and decoder. D. Pemancar dan penerima. D. Transmitter and receiver. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. D. Dog. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Kedah. Baik, kita teruskan dengan peserta kedua, Nur Atika binti Muhammad Rozi. Baiklah, soalan ke-17, 17th question. Berikut adalah ciri-ciri yang dapat membantu manusia menyelesaikan masalah yang kompleks dalam IR 4.0 kecuali the following are the features that can help humans solve complex problems in IR 4.0 except A. Automasi. A. Automation. B. Analysis dan Big Data. B. Analysis and Big Data. C. Simulasi. C. Simulation. D. Integrasi standard. D. Standard integration. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. B. Donkey. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Kedah. Baiklah, kita ke peserta seterusnya, Nur Ashikin binti Muhammad Rozi. Okey, antara berikut yang manakah peranan teknologi internet dan LOT dalam konteks IR 4.0? Which role do internet technologies and the LOT play in the context of IR 4.0? A. Mereka membentuk pangkalan untuk menghubungkan barang-barang seharian. They form the base to connect everyday items. B. Mereka membentuk antara lain asas komunikasi korporat. B. They form among others the base for corporate communication. C. Mereka membentuk asas untuk pengeluaran yang mesra alam. They form the base for an environmental friendly production. D. Menyelesaikan masalah sukar dan meramalkan masalah sebelum ia berlaku. Solve difficult problem and predicting problem before it happens. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. C. Cat. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Kedah. Baiklah, kita kembali ke negeri Pulau Pinang dengan peserta pertama, Tan Min Heng. Baiklah, soalan ke-19, 19th question. Tempat kosong adalah istilah umum untuk koleksi rangkaian komputer dalam sesuatu organisasi. Baik. Is a general term for a collection of computer networks in an organization. A. Extranet. B. Intranet. C. Internet. D. Network. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. B. Intranet. Boleh repeat jawapan? B. Intranet. Intranet. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, kita ke soalan seterusnya. Okey, bagi Lai Bowe dari Pulau Pinang. Baik, soalan ke-20, 20th question. Kod yang manakah digunakan untuk mewakili aksara pada papan kekunci komputer? Which code is used to represent characters on a computer keyboard? A. Kod ASCII. B. Kod EBCDIE. C. Kod Morse. D. Kod ESF. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. A. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pulau Pinang.
Baiklah, kita ke peserta ketiga dari Pulau Pinang, Justin Lau Junwei. Baik. Soalan 21, 21st question, maklumat berikut adalah tentang file image. Data image tidak boleh dimampatkan. Saiz file adalah besar. Image berkualiti tinggi. Berdasarkan maklumat itu, nyatakan file image yang betul. The following information is about image files. Image data cannot be compressed. File size is large. High quality image. Based on that information, specify the correct image file. A. Bitmap, BMP. B. Tag image file format, TIFF. C. Graphics interchange format, GIF. D. Joint photographic expert group, JPEG. Masa menjawab apabila sekarang. Time starts now. Jawapan B. Boy. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, kita teruskan dengan peserta Kedah, Muhammad Fitri Hatim bin Zainuddin. Soalan seterusnya. Okey. Baiklah. Antara berikut yang manakah kekunci primer bagi entiti markah? Which of the following is a primary key for the markah entity? A. No KP. C. Maafkan saya. B. Markah ID. C. Nama. D. Kelas. Masa menjawab bermula sekarang. D. Markah ID. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Kedah. Lah. Seterusnya Nur Atika binti Muhammad Rozi. Baiklah. Soalan ke-23, 23rd question. Berdasarkan format file audio, yang manakah susunan size file mengikut tertib menaik untuk file yang ditukarkan daripada audio yang sama. Based on the audio file format, which is the order of file size in ascending order for files converted from the same audio file. A. MP3, WAV, MIDI. B. MIDI, MP3, WAV. C. WAV, MP3, MIDI. D. WAV, MIDI, MP3. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. A. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Kedah. Baiklah, peserta ketiga daripada Kedah, Nur Ashikin binti Muhammad Rozi. Soalan ke-24, 24th question. Berdasarkan gambar watak kartun Upin dan Ipin ini, yang manakah bukan ciri persamaan yang dapat dikesan? Based on the picture of cartoon characters Upin dan Ipin, which of the following is not a similarity that can be identified? A. Jenis kasut. Type of shoes. B. Berat badan. B. Body weight. C. Bilangan kaki. C. Number of legs. D. Jenis seluar. D. Type of pants. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. B. Body weight. B. Body weight. Hakim. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Kedah. Baiklah, kita kembali ke Pulau Pinang dengan soalan pertama untuk Tan Bin Heng. Soalan ke-25, 25th question. Proses membuang sesuatu bahagian daripada bahan supaya menjadi bentuk yang dikehendaki. Penerangan ini merujuk kepada kaedah pembuatan yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. Nyatakan kaedah pembuatan tersebut. The process of removing a part of a material so that it becomes the desired shape.
This description refers to the manufacturing method used to produce a product. State the method of manufacture. A. Tuangan, casting. B. Pembentukan, forming. C. Pemesinan, machining. D. Acuan, molding. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. C. Machining. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, soalan seterusnya untuk Lai Bo Wei. Soalan ke-26, 26th question. Mengurus, mengarah atau mengawal atur tindakan agar reka bentuk mekatronik berfungsi automatik atau separa automatik. Apakah sistem mekatronik tersebut? Manage, direct or regulate action so that mechatronic design works automatically or semi-automatically. What is a mechatronic system? A. Sistem elektrik. A. Electrical system. B. Sistem kawalan dan pengaturcaraan. B. Control and programming systems. C. Sistem mechanical. C. Mechanical system. D. Sistem elektronik. D. Electronic system. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. B. Void. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, soalan seterusnya untuk Justin Lau Jun Wei. Baiklah, soalan 27, 27th question. Yang manakah berikut menerangkan kenapa kabel gentian optik adalah pilihan yang lebih baik dari wayar kuprum dalam kegunaan telefon dan internet? Which of the following statement best explains why optical fiber cable is preferred over copper wire in telephone and internet applications? A. Kabel gentian optik boleh diguna pakai di dalam dan luar bilik. Optical fiber cable can be used both indoors and outdoors. B. Kabel gentian optik lebih fleksibel dan tiada sumber kuasa yang diperlukan. B. Optical fiber cable is more flexible and needs no power source. C. Kabel gentian optik lebih mudah dibuat dan dipasang dalam bangunan. Optical fiber cable is easier to manufacture and install into office buildings. D. Kabel gentian optik lebih kurang sensitif terhadap suhu dan gangguan elektromagnetik. Optical fiber cable is less sensitive to temperature and electromagnetic interference. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. Jawapan D. Tongki. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pulau Pinang. Okey, baiklah. Kita ke pasukan Kedah. Peserta pertama Muhammad Fitri Hatim bin Zainuddin. Baik, soalan ke-28, 28th question. Antara ciri wayar kuprum tolok 14 yang panjangnya 20 kaki, yang manakah yang paling terpengaruh sekiranya suhu meningkat sebanyak 30 darjah Celsius? Which of the following would be most affected if the temperature of a 20 feet long 14 gauge copper wire increased by 30 degrees Celsius? A. Takat lebur wayar. A. The melting point of the wire. B. Rintangan wayar. B. The electrical resistance of the wire. C. Kelajuan pemprosesan signal dalam wayar. C. The signal processing speed of the wire. D. Arah alir arus dalam wayar. The direction of current flow within the wire. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. B. Rintangan wayar. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Kedah. Baiklah, soalan seterusnya untuk Nur Atikah binti Muhammad Rozi. Baik, soalan ke-29, 29th question. Konkrit adalah bahan terbaik untuk foundation disebabkan oleh ciri berikut. Concrete is an excellent material for foundations because it has which of the following properties? A. Kekenyalan yang tinggi. A. High elasticity.
B. Keboleh telapan yang tinggi, high permeability. C. Kekuatan tegangan tinggi, high tensile strength. D. Keboleh mampatan yang tinggi, high compression strength. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. C. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Kedah. Baiklah, kita ke peserta seterusnya, Nur Ashikin binti Muhammad Rozi. Baiklah, soalan ke-30, 30th question. Gambar rajah berikut menunjukkan satu segmen gentian optik yang digunakan dalam rangkaian komunikasi. Yang manakah yang berikut membenarkan data dihantar melalui gentian optik? The diagram below represents a section of optical fiber cable used in a communication network. Which of the following allows optical fiber to transmit data? A. Pemisunan cahaya penuh. A. Total bending of light. B. Penyebaran cahaya penuh. B. Total dispersion of light. C. Pantulan dalaman penuh. C. Total internal reflection. D. Pembelauan dalaman penuh. Total internal refraction. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. C. Total internal reflection. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Kedah. Okey. Baiklah, kita kembali ke Pulau Pinang. Peserta pertama, Tan Min Heng. Baik, soalan 31, 31st question. Lukisan kejuruteraan yang lengkap dapat memberi data-data serta keterangan-keterangan berkenaan projek yang hendak disiapkan. Data-data yang diberi oleh satu lukisan kejuruteraan adalah seperti berikut. Kecuali, a complete engineering drawing can provide data and information about the project to be completed. The data provided by the engineering drawings are as follows except A. Rupa bentuk asal projek yang hendak dibuat. A. The original appearance of the project to be made. B. Penyudahan kerja projek tersebut. B. Completion of the project work. C. Jenis logam benda kerja. C. Type of metal workpiece. D. Cara pasang dan memadam. D. How to install and delete. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. C. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, kita ke peserta seterusnya, Lai Bu Wei. Baik, soalan 32, 32nd question. Lukisan kejuruteraan terbahagi kepada dua, iaitu engineering drawings are divided into two. A. Lukisan mesin dan lukisan kerja, machine drawing and working drawing. B. Lukisan mesin dan lukisan seni, machine painting and art painting. C. Lukisan seni dan lukisan kerja, art drawings and working drawings. D. Lukisan grafik dan lukisan mesin, graphic drawing and machine drawing. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. A. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, peserta seterusnya, Justin Lau Jun Wei. Soalan ke-33, 33rd question. 3 paparan lukisan standard dalam reka bentuk kejuruteraan ialah 3 standard drawing views in engineering design are A. Depan, atas, kanan, front, top, right. B. Atas, belakang, kanan. B. Top, rear, right. C. Depan, atas, kiri.
front, top, left. D, depan, bawah, atas, front, bottom, top. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. Jawapan A. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, kita beralih ke pasukan Kedah. Peserta pertama Muhammad Fitri Hatim bin Zainuddin. Baiklah, soalan 34, 34th question. Membuat kajian kemungkinan dan analisis struktur bangunan adalah tugas dan tanggungjawab. Carry out the feasibility studies and building structure analysis are the duties and responsibilities of A, architect, B, jurutera mechanical, B, mechanical engineer, C, juru ukur bahan, C, quantity surveyor, D, jurutera awam, D, civil engineer. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. C. Quantity surveyor. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Kedah. Baiklah, kita beralih ke peserta seterusnya. Nur Atika binti Muhammad Razi dari Kedah. Soalan 35, 35th question. Yang manakah bukan faktor kemalangan di tapak pembinaan? Which of the following is not an accident factor at a construction site? A. Renjatan elektrik, A. Electric shock, B. Jentera, B. Machinery, C. Persekitaran tempat kerja, C. Workplace environment, D. Perancah, D. Scaffolding. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. D, donkey. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Kedah. Baiklah, kita ke peserta seterusnya. Nur Ashki binti Muhammad Rozi. Soalan 36, 36 question. Satu silinder rata bersandar dengan permukaan yang cembung akan berada dalam keseimbangan. A smooth cylinder lying on its convex surface remains in equilibrium. A. Stabil, A. Stable, B. Tidak stabil, B. Unstable, C. Neutral, D. Dynamic, D. Dynamic. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. B, unstable. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Kedah. Baiklah, kita kembali ke Pulau Pinang dengan peserta pertama Tan Min Heng. Baiklah, soalan 37, 37 question. Jika harga sebuah produk diberi sebagai fungsi P bersamaan dengan 1024 per X tambah 1000, di mana X mewakili permintaan bagi produk tersebut, cari kadar perubahan bagi harga produk tersebut apabila permintaan adalah 2. If the price of the product is given by function of P equals to 1024 per 8 over X, plus 1000, where X represents the demand for the product, find the rate of change of price when the demand is 2. A. 256, A. 256, B. Negative 256, B. Negative 256, C. Negative 200, C. Negative 200, D 200, D 200. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. B, negative 256. Jawapan anda betul.
5 markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada Libel Way. Baiklah, soalan 38, 38 question. Apabila sebuah motosikal yang sedang bergerak dengan laju V dalam MPH menekan brake untuk berhenti, jarak D yang diperlukan sebelum ini berhenti diberi oleh D. V sama dengan 0.05 V kuasa 2 tambah V. Cari kadar perubahan jarak terhadap laju motosikal tersebut apabila lajunya adalah 40 mph. For a motorcycle travelling at speed V in mph, when the brakes are applied, the distance D in feet required to stop the motorcycle may be approximated by the formula dV equals to 0.05 V squared plus V. Find the instantaneous rate of change of distance with respect to velocity when the speed is 40 mph. A 3, A 3, B 4, B 4, C 5, C 5, D 6, D 6. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. C. 5. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, kita ke soalan seterusnya untuk Justin Lau Junwei. Baiklah, untuk soalan 39, 39th question. Laju air yang keluar Ft/s dari pili bomba diberi sebagai V sama dengan 11.52 punca kuasa P, di mana P adalah tekanan air yang keluar daripada pili bomba tersebut. Cari kadar perubahan laju air terhadap tekanan air jika tekanan air yang keluar adalah 20. The velocity of water in feet per second Ft/s at the point of discharge from fire hydrant is given by V equals to 11.52 square P, where P is the pressure of the water at the point of discharge from fire hydrant. Find the rate of change of the velocity with respect to pressure if the pressure is 20. A 1.2880, A 1.2880, B 1.3880, B 1.3880, C 1.4880, C 1.4880, D 1.6880, D 1.6880. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. Jawapan A. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, kita ke peserta Kedah. Peserta pertama Muhammad Fitri Hatim bin Zainuddin. Baiklah, soalan 40, 40th question. Sekumpulan angkasawan dari bumi menjalankan eksperimen di planet X. Mereka menguji kelajuan sebuah objek yang jatuh bebas dari tempat tinggi dan diwakilkan dalam persamaan S sama dengan 12.83 T2 meter dengan T dalam saat. Cari laju batu yang dijatuhkan 600 meter dari tebing tinggi pada T bersamaan dengan 3 saat. An experiment has been done at planet X by a group of astronauts. They test a free fall object and came up with an equation which is S equals to 12.83 T square meters with T in seconds. Assume a rock is dropped from the top of a 600 meter cliff. Find the speed of the rock at T equals to 3 seconds. A 76.98, A 76.98, B 76.97, B 76.97, C 75.68, C 75.68, D 75.67, D 75.67. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. B 76.97. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Kedah.
Baiklah, kita teruskan dengan peserta seterusnya, Nur Atikah binti Muhammad Razi. Baiklah, soalan 41, 41st question. Integer positif P, Q dan R memenuhi P darab Q sama dengan 14, Q times darab R bersamaan 10 dan R darab P bersamaan 35. Apakah nilai P tambah Q tambah R? The positive integers P, Q and R satisfy P times Q equal to 14, Q times R equal to 10 and R times P equal to 35. What is the value of P plus Q plus R? A 12, A 12, B 14, B 14, C 16, C 16, D 18, D 18. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. B. Boleh ulang jawapan? B, boy. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Kedah. Baiklah, kita teruskan dengan peserta seterusnya, Nur Ashikin binti Muhammad Razi. Soalan 42, 42. Duit shilling dilambungkan 10 kali. Apakah kebarangkalian hanya dua lambungan pertama akan menghasilkan kepala? A coin is tossed 10 times. What is the probability that only the first two tosses will yield heads? A, B, C dan D. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. B, donkey. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Kedah. Baiklah, kita kembali ke Pulau Pinang dengan peserta pertama, Tan Min Heng. Baiklah, soalan 43, 43th question. Bagi satu taburan binomial, mean ialah 15 dalam kurungan 15 per 4 dan variance ialah dalam kurungan 15 per 16. Nilai P ialah, for a binomial distribution, the mean is in bracket 15 over 4 and the variance is 15 over 16. The value of P is A 1 per 2, A 1 over 2, B 15 per 16, B 15 over 16, C 1 per 4, C 1 over 4, D 3 per 4, D 3 over 4. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. D 3 over 4. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, kita ke peserta seterusnya, Lai Bu Wei. Baiklah, soalan ke-44, 44th question. Rajah menunjukkan dua garis lurus PQ dan RS. Diberi garis lurus PQ dan RS adalah selari. Cari nilai X. The diagram shows two straight lines PQ and RS. Given the straight lines PQ and RS are parallel, find the value of X. A 10, A 10, B 56, B 56, C 28, C 28, D 67, D 67. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. D 67. Jawapan anda salah. Tiada markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, kita beralih ke peserta seterusnya, Justin Lau Jun Wei. Baik, soalan ke-45, 45th question. Rajah menunjukkan sebuah polygon. Cari perimeter bagi polygon tersebut. The diagram shows a polygon. Find the perimeter of the polygon.
A 675, A 625, B 930, B 930, C 670, C 670, D 1250, D 1250. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. Jawapan D. Donkey. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, kita beralih kepada pasukan Kedah. Peserta pertama Muhammad Fitri Hatim bin Zainuddin. Baiklah, soalan ke-46, 46th question. Panjang sisi yang manakah dalam setiap berikut tidak dapat membentuk segitiga bersudut tegak? Which side length in each of the following cannot form a right angle triangle? 1. 8 cm, 15 cm, 17 cm. 1. 8 cm, 15 cm, 17 cm. 2. 9 cm, 12 cm, 18 cm. 2. 9 cm, 12 cm, 18 cm. 3. 12 cm, 18 cm, 20 cm. 3. 12 cm, 18 cm, 20 cm. 4. 15 cm, 20 cm, 25 cm. 4. 15 cm, 20 cm, 25 cm. A. 1 dan 2. A. 1 and 2. B. 3 and 4. B. 3 dan 4. C. 2 dan 3. C. 2 and 3. D. 1 dan 4. D. 1 and 4. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. C. 2 and 3. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Kedah. Baiklah, kita beralih kepada peserta seterusnya, Nur Atika binti Muhammad Rozi. Baiklah, untuk soalan 47, 47 question, diberi 3 titik, A in bracket negatif 1, 3, B dalam kurungan negatif 7, negatif 5 dan C dalam kurungan P 9. Cari nilai P jika jarak AB sama dengan jarak AC. Given 3 points, A in bracket negative 3, negative 1, 3, B in bracket negative 7, negative 5, and C in bracket P 9. Find the values of P if the distance of AB is equal to the distance of AC. A 9 atau 7, A 9 or 7, B 9 atau negatif 7, B 9 or negative 7, C negatif 9 atau 7, C negatif 9 or 7, D negatif 9 atau negatif 7, D negatif 9 or negatif 7. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. C. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Kedah. Ya. Soalan seterusnya adalah untuk Nur Ashikin binti Muhammad Rozi. Baiklah, soalan 48. Rajah menunjukkan garis lurus KL yang memotong pada part C, part C X dan part C Y di titik K dan L. Jika A ialah titik tengah KL, hitung jarak OA. Diagram shows a straight line KL that cuts the x-axis and y-axis at points K and L. If A is the midpoint of KL, calculate the distance of OA. A, punca kuasa 12. A, the square root of 12. B, punca kuasa 88. B, the square root of 88. C, punca kuasa 29. C, square root of 29. D, maafkan saya, D ya. D, punca kuasa 116. The square root of 116.
Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. C. Cat. Jawapan anda betul. 5 markah untuk pasukan Kedah. Okay. Baiklah, berakhir sudah untuk pusingan pertama. Kita akan berehat selama 5 minit sebelum kembali untuk pusingan super quiz. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Ira. Jadi, mana-mana pelajar yang ingin minum air ataupun mahu ke tandas boleh berbuat demikian dalam masa 5 minit kerana kita akan mulakan sesi seterusnya jam tepat 3.15 petang. Harap maklum. Atau mana-mana pelajar yang ingin bertanyakan soalan ataupun mengalami masalah teknikal ataupun kurang pendengaran boleh maklumkan sekarang sebelum kita mulakan sesi yang kedua pada petang ini. Ada apa-apa masalah? Setakat ni soalan semua clear ya? Okey, baik. Jadi saya rasa dari segi pendengaran saya rasa tak ada masalah. Muhammad Fitri. Biasa kalau pakai blazer waktu duduk kita buka button susah ke buat nafas. Boleh. Kalau buka button. Ya, itu adalah salah satu protokol Ya, betul. Adi Fitri. Kalau duduk kita buka button, kalau Yes. berdiri saja kalau kita pasang button. Ya. Nampak tak selesa tu daripada tadi tu. Kalau nak bangun nak exercise ke boleh lah, tak ada masalah. Yes. Okey. Terima kasih. Soalan Semua dalam temuduga tu. Saya pernah ditanya soalan tu masa SPP. Ya. Dan saya pun pernah dulu masa posting dulu ada cikgu tu share tentang 3 button. Yang pertama atas sekali never, always. Kan ada 3 jenis. Itu kena tahulah dari segi protokol. Sebab kalau ada blazer yang 2 button ada, 3 button ada, apa fungsi button-button tu. Dan yang serius sangat semua ni macam takut pula saya tengok. Cikgu Ira dah tadi tersasul tu lama sangat bacanya.
Tersasu dah. Aduh. Cikgu Lias okey lagi ya? Maintain lagi ya? Steady lagi ya? Steady, insyaAllah. Steady ya? Cikgu Chong steady lagi ya? Cikgu Chong? Cikgu Ilyas daripada sekolah mana? Saya dari SMK Pandan, Kuantan, Pahang. Oh, SMK Pandan. Ya. Cikgu Chong? Ke Tandas lah. Saya daripada Maran. Sekolah Menengah Kebangsaan dan Cedung Jaya. Sorry tadi saya tak on mic. Saya dari SMK Tun Abdul Razak Sarawak. Oh, Sarawak. Jauhnya terbang ke Pahang ni. Tidak, kami di Sarawak, buat dari Sarawak. Oh, daripada Sarawak ni? Live daripada Sarawak? Ya. Oh, okey. Sarawak di mana cikgu? Daripada Miri ke? Kuching. Oh, Kuching. Ya. Okey, semua peserta sudah ada? Baiklah. Sebelum saya terlupa, Tan Chun Kiat ni lagi satu ni, ada lagi satu Tan Chun Kiat ni. Adakah dia player reserve? Yang ada dalam senarai ni. Ya, dia sepatutnya simpanan. Okey. Alright, tak apa. Saya remove dia. Okey, baik. Boleh kita teruskan cikgu? Boleh. Ya. Okey, baik. Sebelum Sekarang. Ya, Okey. baik. Ya, baik. Nanti saya akan bacakan peraturan sebelum kita mulakan tanya soalannya. Okey, saya present slide dulu atau Saya baca peraturan dulu. Okay, pusingan seterusnya ialah super quiz. So, setiap pasukan akan diberi pilihan 8 soalan yang akan dipaparkan di skrin. Setiap pasukan akan memilih 2 soalan melalui ketua kumpulan secara bergiliran antara 2 negeri bertanding. So, setiap pasukan dibenarkan untuk membuka mic dan berbincang. Masa yang diberikan adalah sebanyak 35 saat. Pasukan perlu menjawab dalam tempoh 35 saat. Selepas bincang, ketua pasukan akan memberi jawapan. Maka yang diberikan adalah 15 markah untuk jawapan yang betul. Baiklah, sekarang saya akan present slide. Baiklah, kita akan mulakan dengan pasukan daripada Pulau Pinang. Baiklah, ketua kumpulan boleh membuat pilihan soalan. Sorry, saya nak tanya, peserta lain dapat tengok nombor soalan kan? Saya tak nampak. Saya pun belum nampak. Tak nampak. Tak nampak. Tak dapat. Baik, sebentar ya. Baik, sekarang boleh nampak skrin? Tak nampak. Masih gelap kan? Ya. Tak nampak. Tak nampak? Masih belum nampak skrin? Masih gelap ya. Masih gelap. Cikgu Ira share screen ke share window ya? Saya share skrin seperti tadi, sama saja. Sekejap ya, saya rujuk dengan pihak teknikal.
Cuba sekali lagi. Cikgu Ira share sekali lagi. Masih sama Puan, belum ada lagi. Masih gelap. Tak dengar Cikgu Ira. Okey, sekejap ya. Saya rasa saya perlu maklum pada pihak teknikal terlebih dahulu. Ya. Dah masuk quiz lah. Okey, dah pergi toilet dulu. Nanti kita start dalam minit. Dan kita solve ni. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan pertandingan super quiz bagi pertandingan pertama dalam tempoh lagi 5 minit. Sebentar ya. Okey, baik. Cikgu Ira, Ya. untuk plan B, minta tolong sendkan soalan tu ke WhatsApp personal saya untuk backup. Kalau tak dapat juga, saya akan pancarkan daripada saya. Baiklah. Okey, baik. Jadi pada peserta ada soalan sebelum nak tanya tentang peraturan. Kalau ada soalan boleh bertanya sekarang. Cikgu Ikhwan, cikgu ada terima soalan? Ya, saya terima sekejap ya. Saya akan buka timer sekejap. Okey, baik.
Boleh saya tahu berapa saat untuk pertandingan Super Quiz? 35 saat. Masa yang diperuntukkan 35 saat. Okey, boleh nampak? Boleh nampak soalan? Okey, Boleh. nampak. Nampak jelas Semua pelajar nampak jelas Okey, jadi saya serahkan balik kepada Cikgu Ira. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada pusingan seterusnya iaitu pusingan Super Quiz di mana setiap negeri akan ketua kumpulan akan memilih soalan pilihan. Baiklah, kita akan mula dengan pasukan daripada Pulau Pinang. Okey, cikgu Puan. Okey, baiklah. Baiklah, seorang wakil daripada pasukan Pulau Pinang untuk buat pilihan soalan. Soalan 7. Baiklah, soalan 7. 7th question, apakah output berdasarkan segmen kod Python berikut? What is the output based on the following Python code segment? Okay. Masa menjawab mula sekarang. Time starts now. Should be A lebih besar daripada B. Yes. else 的那个 Okey. Jawapan kami outputnya ialah A lebih besar daripada B. Jawapan anda betul. 15 markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, terima kasih pasukan Pulau Pinang. Seterusnya, wakil untuk pasukan Kedah. Pilihan soalan. Soalan 3. Baiklah, soalan ketiga, third question. Pada tahun 1928, Alexander Fleming mendapati bahawa kulat mengandungi sifat yang boleh membunuh bakteria. Ini membawa kepada penemuan ubat penyelamat yang mana? In 1928, Alexander Fleming discovered that fungi contain properties that could kill bacteria. This led to the invention of which life-saving drug?
Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. Askin, asal jawapan apa Askin? Saya rasa penicillin. Penicillin. Atika? Maybe penicillin juga kot. Penicillin. Jawapan kami penicillin. Jawapan anda betul. 15 markah untuk pasukan Kedah. Baiklah. Terima kasih pasukan Kedah. Ya. Seterusnya kita kembali ke pasukan Pulau Pinang. Wakil kumpulan boleh membuat pilihan soalan. Soalan 5. Baiklah, soalan 5, fifth question. Boron wujud secara semula jadi sebagai dua isotop iaitu 80%. Boron 11 dan 20%, boron 10. Hitungkan jisim atom relatif untuk boron. Boron naturally occurs as two isotopes which are 80% of boron 11 and 20% of boron 10. Calculate the relative atomic mass of boron. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. Should be 10.8. 10.8. Okay. Jawapan kami adalah 10.8, 10.8. Jawapan anda betul. 15 markah untuk pasukan Pulau Pinang. Baiklah, terima kasih pasukan Pulau Pinang. Seterusnya kita ke pasukan Kedah. Baiklah, wakil ketua kumpulan boleh membuat pilihan soalan. Soalan 6. Baiklah, soalan 6, sixth question. 15 nombor mempunyai purata 15. 5 nombor ini mempunyai purata 5. 4 nombor lain mempunyai purata 4. 3 nombor mempunyai purata 3. Dan 2 nombor dengan purata 2. Berapa nombor yang tinggal? 15 numbers have an average of 15. 5 of these numbers have an average of 5. 4 other numbers have an average of 4. 3 an average of 3 and 2 an average of 2. What is the remaining numbers? Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. Masa untuk menjawab sudah tamat dan jawapan yang diberi pun tidak tepat. Tiada markah untuk pasukan Kedah. Okey. Baiklah, sekarang telah berakhir bagi pusingan super quiz. Kita beri masa kepada para hakim untuk membuat penilaian markah bagi kedua-dua negeri. Okey. So kita sudah ada markah untuk pusingan 1 dan pusingan 2. So jumlah markah untuk pasukan Pulau Pinang 110 markah. Jumlah markah untuk pasukan Kedah 80 markah. So pasukan Pulau Pinang akan marah ke perlawanan seterusnya.
Tahniah. Okey, dengan ini maka tamatlah pertandingan STEM dekatan kita. Terima kasih dan syabas kepada para pemenang dan semua peserta. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih untuk semua pelajar dan para hakim. Semua pelajar boleh meninggalkan Google Meet sekarang. Okay, terima kasih Terima semua. kasih kepada semua. Tahniah semua, tahniah. Tahniah semua peserta. Tahniah ya semua. Dengan Tahniah. Okay, terima kasih banyak pada Cikgu Ikhwan. Okey, baik. Alright. Okey. Terima kasih Cikgu Ira. Terima kasih. Okey. Terima kasih Cikgu. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Cikgu Ira, Cikgu, terima faham kasih. mana? Ya, Faham kat mana? Mahat dekat mana? Faham. Tak faham. Faham kat mana? Faham Kuantan. Oh, memang asal Kuantan lah. Ya, saya ke sekolah cikgu? Saya. Asal dia. Saya Kuantan. Oh, asal Kuantan, kerja Kuantan lah. Okey Ya, lah tu. ya. Okey, baik. Terima kasih. Okey, terima Jumpa kasih, lagi. cikgu, Okey, Ya. baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.